Nama saya Henry Charles, berumur 58 tahun. Hidup saya di Paris seperti salah satu filem Perancis lama, di mana protagonis duduk menghirup kopi di kafe tepi Seine sambil memerhatikan orang yang lalu lalang tanpa menghiraukan sesiapa. Saya pernah menjadi eksekutif kanan bank, menguruskan dana berbilion euro, bersara pada usia 55 tahun. Wang simpanan saya cukup untuk hidup mewah sepanjang hayat. Tetapi 2 kali perceraian menyebabkan saya hanya tinggal di sebuah rumah besar di daerah 16. 2 orang anak lelaki dan anak perempuan saya tidak pernah menelepon. Kadang-kadang, saya fikir mereka telah melupakan saya, atau mungkin mereka hanya tidak mahu berurusan dengan bapa yang terlalu sibuk dengan kerja. Setiap pagi, saya bangun di bilik tidur yang luas, siling yang menjulang tinggi ke langit. Bunyi kicauan burung dari taman belakang kedengaran sayup-sayup. Tetapi saya tidak pernah merasakan ia benar-benar sebuah rumah. Ia lebih seperti hotel mewah yang saya sewa buat sementara waktu. Saya menuruni tangga kayu oak lama. Aroma kopi daripada mesin automatik menyebar di udara. Saya menghirupnya, pahit dan hitam, sambil memandang keluar tingkap, melihat kereta-kereta mewah berbaris. Tiada siapa yang bertegur sapa. Jiran-jiran berjalan melepasi pagar besi tempa tanpa menoleh. Semua orang tergesa-gesa pergi bekerja atau membeli belah di pusat membeli belah yang penuh dengan jenama mewah. "Henry, awak nampak sunyi," kata seorang kawan lama bernama Jean, semasa kami makan malam di sebuah restoran berbintang Michelin. Kami bertemu sebulan sekali untuk bercakap tentang masa lalu. Jean juga seorang pelabur, tetapi dia telah berpindah ke Switzerland. "Awak ada banyak wang, tetapi hidup awak kosong." Saya tersenyum paksa. "Wang boleh membeli segala-galanya, bukan?" Jean ketawa. "Kecuali kebahagiaan sejati. Pernahkah awak dengar tentang program Malaysia Rumah Keduaku? Skim untuk jutawan bersara yang boleh berpindah dan tinggal lama. Cukai rendah, kos sara hidup murah. Saya ada kawan yang tinggal di sana. Mereka sangat selesa." "Malaysia?" Saya mengerutkan dahi. Gambar yang terlintas di fikiran saya ialah kesesakan lalu lintas yang teruk, asap egzos yang menyesakkan, dan orang yang terlalu peramah. Bukankah negara itu panas, kotor, lambat, dan hanya tersenyum untuk menipu pelancong? "Saya lebih suka di Paris," kata saya. Jean menggeleng. "Cuba awak cari. Sekarang Eropah inflasi, kadar faedah tinggi, wang awak menyusut setiap hari. Di Malaysia, euro boleh ditukar dengan banyak. Kondominium mewah lebih murah daripada rumah awak di sini. Dan ada juga kad keistimewaan yang memberikan hak istimewa." Pada mulanya, saya tidak berminat, tetapi malam itu saya tidak dapat tidur. Saya membuka komputer riba dan mencari perkataan Malaysia Rumah Keduaku. Skrin dipenuhi dengan gambar-gambar kondominium mewah di tepi pantai, hospital bertaraf dunia, dan ulasan daripada warga Eropah yang telah berpindah. Mereka menggambarkan kehidupan baru yang santai, tanpa perlu risau tentang inflasi. Saya tertawa dalam hati. Ini jelas iklan. Tetapi jauh di lubuk hati, saya berasa bosan dengan Paris. Musim sejuk yang panjang, salji yang turun renyai-renyai, orang di jalanan hanya memandang ke bawah dan tidak memandang muka sesiapa. Saya pernah terfikir untuk membunuh diri sekali semasa perceraian kedua, tetapi wang membuatkan saya terus hidup. 2 minggu kemudian, saya membuat keputusan. Saya menghubungi ejen dan memfailkan dokumen untuk MM2H. Saya perlu mempunyai sekurang-kurangnya 1 juta ringgit dalam deposit Bank Malaysia, membeli hartanah atau melabur. Saya memilih untuk membeli kondominium mewah di tengah-tengah Kuala Lumpur dengan harga yang kurang daripada separuh harga rumah saya di Paris. Ejen itu berkata, "Tuan akan dapat kehidupan yang baharu." Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada waktu subuh. Saya melangkah keluar dari pintu pesawat. Udara panas dan lembab menerpa wajah saya seperti selimut basah. Bau makanan wangi melayang dari kedai kopi di lapangan terbang. Saya merungut dalam hati. Kenapa panas sangat? Pegawai imigresen tersenyum dan menyambut saya dalam bahasa Inggris berlohat Malaysia. "Selamat datang, Tuan." Saya mengangguk tanpa menjawab. Teksi membawa saya menuju ke bandar. Lalu lintas sesak teruk. Kereta-kereta berbaris panjang. Hon berbunyi bingit dan asap egzos tebal menyelubungi udara. Saya melihat keluar tingkap.
Penunggang motosikal, memakai baju tanpa lengan, tersenyum dan berbual di tengah-tengah kekacauan. Negara ini benar-benar lambat, gumam saya. Pemandu teksi tersenyum melalui cermin pandang belakang. KL memang sesak, Tuan, tetapi dah biasa. Tak lama lagi sampai. Kondominium saya berada di tingkat tinggi, dengan pemandangan lembah Klang. Biliknya luas, perabotnya mewah. Seorang pembantu rumah bernama Mak Cik Somi datang membersihkan setiap hari. Dia tersenyum lebar. "Selamat pagi, Tuan Henry." Saya mengangguk, tidak membalas senyumannya. Saya berfikir dalam hati, pasti senyuman ini hanya untuk tips. Hari-hari pertama, saya menjalani hidup seperti di Paris. Duduk menghirup kopi di balkoni, memerhatikan kesesakan di bawah, menonton berita Eropah di TV. Inflasi di Perancis masih tinggi. Kadar faedah bank menghakis simpanan saya. Saya menelepon anak lelaki saya. "Ayah sudah berpindah," katanya ringkas. "Okey, ayah." Dan dia meletakkan telefon. Saya berasa sunyi, tetapi enggan mengakuinya. Saya mula menguruskan MM2H secara rasmi. Saya perlu pergi ke Jabatan Imigresen. Banyak dokumen diperlukan. Saya merungut kepada ejen. Sistem birokrasi Malaysia sangat lambat, perlu menunggu berbulan-bulan. Dia tersenyum. "Sabar, Tuan, kami akan uruskan." 2 minggu berlalu, masih tiada perkembangan. Saya marah dan menelepon ejen. "Kenapa saya bayar mahal kalau begini?" Dia meminta maaf, sedang dalam proses, Tuan. Saya meletakkan telefon dengan rasa jengkel. Saya duduk memandang pemandangan kota, kesesakan lalu lintas berpanjangan. Bunyi hon tidak putus-putus. Bau makanan pedas dari bawah menusuk hidung. Saya menutup tingkap dan merungut dalam hati. Negara ini benar-benar kotor. Tetapi suatu hari, telefon berdering. Suara pegawai Jabatan Imigresen bercakap dalam bahasa Inggris yang jelas. "Tuan Henry, dokumen Tuan hampir siap, tetapi ada satu perkara kecil yang perlu diperbetulkan." Saya telefon sendiri untuk memaklumkan. "Maaf atas kelewatan." Saya terkejut. "Telefon ke kondominium saya? Kenapa perlu telefon sendiri?" Saya bertanya. Dia ketawa kecil. "Kami mahu pelanggan berasa selesa, Tuan." Senyum sikit ya. Saya meletakkan telefon, duduk terdiam. Senyumannya dalam nada suara itu membuat saya keliru. Buat kali pertama dalam beberapa tahun, seseorang mengambil berat tentang saya tanpa mengenali saya. Saya berjalan ke bawah untuk membeli kopi. Lalu lintas masih sesak. Bau asap egsos bercampur dengan aroma makanan jalanan. Saya merungut lagi, macam mana boleh hidup di sini? Tetapi jauh di lubuk hati, saya mula tertanya-tanya adakah kehidupan yang dingin di Paris mungkin bukan jawaban untuk segala-galanya. Keesokan paginya, saya bangun awal. Cahaya matahari memancar melalui langsir nipis menyilaukan mata. Saya berdiri di balkoni, tangan memegang pagar besi yang sejuk, memandang ke jalan di bawah. Kereta-kereta penuh, sesak seperti semut dalam sarang. Bunyi hon tidak berhenti. Asap egsos melayang bercampur dengan bau sarapan pagi dari gerai-gerai tepi jalan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Hidung saya terasa pedas. Bau cili daripada masakan kari melayang naik, begitu kuat sehingga mata saya berair. "Kenapa negara ini panas sangat?" gumam saya, lalu berjalan kembali ke bilik. Saya menghidupkan penyaman udara sejuk, menetapkan pada tahap tertinggi untuk menghilangkan kelembapan yang melekit pada kulit. Mak Cik Somi mengetuk pintu pada waktu yang sama seperti biasa. Dia membawa dulang sarapan, bubur nasi, roti canai, dan hirisan buah-buahan segar. "Selamat pagi, Tuan Henry." "Mari sarapan dulu." Dia tersenyum lebar, gigi putih bersih. Saya mengangguk, tidak menjawab. Saya duduk di meja makan. Saya menyuduh bubur nasi ke dalam mulut. Rasanya pedas, masin, dan berminyak sehingga saya mengerutkan dahi. Makanan Malaysia terlalu pedas, saya merungut perlahan. Mak Cik Somi ketawa kecil. "Orang Perancis suka makan yang tawar, ya? Nanti saya buatkan telur rebus." Dia berkata dan berjalan untuk membersihkan bilik air. Saya memerhatikan belakangnya, senyumannya membuat saya jengkel. Pasti senyuman ini hanya untuk gaji bulanannya. Selepas sarapan, saya memutuskan untuk keluar. Saya memanggil teksi melalui aplikasi. Ejen saya berkata saya perlu ke bank untuk memindahkan deposit untuk MM2H. Sebuah teksi berwarna merah jambu cerah berhenti di hadapan kondominium.
Pemandunya seorang lelaki separuh baya, memakai baju polo kuning. "Nak ke mana, Tuan?" dia bertanya sambil tersenyum. Saya memberitahu nama bank. Dia mengangguk, "Baik, Tuan. Ada sedikit kesesakan, tetapi saya pasang lagu untuk Tuan dengar." Dia menghidupkan radio. Lagu rentak di kir barat kedengaran riang. Saya mengerutkan dahi. "Boleh tutup?" Dia ketawa. "Baik, maaf ya." Di sepanjang jalan, lalu lintas memang sesak. Kami terhenti lama. Bunyi hon dari kereta di sebelah saya sangat bingit. Saya melihat keluar tingkap. Penunggang motosikal menyelit di celah-celah ruang sempit, muka mereka bermandi peluh tetapi masih tersenyum dan bercakap di telepon. Adakah orang Malaysia biasa dengan kekacauan begini? Fikir saya. Pemandu menoleh. "KL memang sesak setiap hari, Tuan, tetapi kami sudah biasa." Senyum, "Tuan, tak lama lagi sampai." Saya tidak menjawab, hanya menunggu. Hampir sejam kemudian, kami tiba di bank. Bank besar, cawangan di tengah bandar. Penyambut tetamu, memakai sut biru, tersenyum menyambut. "Selamat datang, Tuan Henry." "Bukan. Kami sudah sediakan dokumen." Saya terkejut. Bagaimana dia tahu nama saya? Ejen pasti telah memaklumkan. Dia membawa saya ke bilik pribadi, duduk di meja kayu berkilat. Dia menerangkan proses pemindahan deposit 1 juta ringgit. "Selepas ini, Tuan akan dapat kad keistimewaan." Banyak keistimewaan. Saya menandatangani semua dokumen dengan pantas, tetapi saya masih merungut dalam hati. Sistem Bank Malaysia nampak moden, tetapi di luar sangat kotor. Saya kembali ke kondominium pada waktu petang. Udara lebih panas dan lembab. Saya berpeluh. Saya naik lift, membuka pintu bilik. Penyaman udara sejuk menerpa wajah saya. Saya menanggalkan baju dan membuangnya ke lantai. Saya duduk di sofa, menghidupkan TV, menonton berita Perancis. Inflasi masih tinggi. Anak lelaki saya tidak menelpon balik. Saya berasa sunyi, tetapi enggan mengakuinya. Saya bangun ke dapur, mengambil bir sejuk dari peti sejuk, minum tegukan besar, dan berjalan ke balkoni. Saya memandang ke jalan. Kereta masih sesak. Bunyi hon tidak berhenti. Bau makanan melayang naik kuat. Saya menutup pintu balkoni, merungut, tak mungkin boleh tinggal di sini. Petang itu, saya memutuskan untuk mencuba makanan Malaysia atas cadangan ejen. Dia menghantar mesej, "Cuba pergi ke restoran dekat kondominium, Tuan." Sedap sangat. Saya berjalan ke bawah. Gerai-gerai tepi jalan berbaris. Asap kuali melayang naik. Saya memilih meja, memesan laksa dan nasi goreng mamak. Pelayan perempuan tersenyum. "Tunggu sekejap ya." Makanan sampai dengan cepat. Rasanya pedas, panas, dan berminyak. Saya makan 2 suap, perut saya mula memulas. Terlalu pedas, saya merungut, tetapi saya terus makan kerana lapar. Malam itu, saya cirit-birit teruk. Saya berlari ke bilik air berkali-kali, peluh membasahi badan saya. Perut saya memulas dan kejang. Saya rebah di lantai bilik air yang sejuk. Tangan saya memegang perut. Makanan Malaysia berbahaya, fikir saya. Saya menelepon ejen pada jam 2 pagi. Dia segera menjawab, "Tuan Henry, ada apa?" Saya menceritakan gejala saya. Dia tergesa-gesa. "Saya akan bawa Tuan ke hospital swasta berdekatan." "Tunggu sekejap ya." Tidak sampai 10 menit, dia tiba di hadapan kondominium dengan kereta pribadinya. Hospital swasta besar, bersih, dan berhawa dingin. Jururawat menyambut saya dengan senyuman lebar. "Selamat datang, Tuan." "Sakit perut, ya." Dia membawa saya ke bilik kecemasan. Doktor memeriksa dengan pantas. "Keracunan makanan ringan, Tuan. Saya akan berikan air garam." Saya terkejut. "Berapa kos rawatan?" Jururawat tersenyum. "Percuma, Tuan. Sebab Tuan ada keistimewaan dari MM2H. Kami menjaga ahli istimewa." Saya ternganga. Di Paris, kos rawatan seperti ini sangat mahal. Semasa menerima air garam, jururawat duduk di tepi katil, bertanya tentang gejala saya dengan terperinci. "Tuan makan apa? Terlalu pedas, ya?" Dia tersenyum sepanjang masa, walaupun saya memarahinya bahawa makanan Malaysia terlalu pedas. Dia ketawa kecil. "Lain kali, minta kedai, kurangkan cili ya, Tuan. Orang Malaysia suka pedas, tetapi boleh diubah suai." Saya memandangnya, senyuman itu tidak dipaksa, bukan untuk tips. Ia datang dari hati.
saya berasa aneh. Kali pertama seseorang mengambil berat tentang saya sebegitu rupa, tanpa mengenali saya. Pada waktu subuh, saya pulang ke kondominium. Badan saya berasa lebih baik. Ejen menghantar saya. "Rehat ya, Tuan Henry," dia tersenyum dan memandu pergi. Saya naik lift, duduk di sofa, memandang keluar tingkap. Kesesakan lalu lintas bermula lagi. Tetapi kali ini, saya tidak merungut serta-merta. Saya teringat senyuman jururawat itu. Mungkin itu bukan senyuman palsu. Namun, kesunyian masih memakan diri saya. Saya membuka telepon, melihat gambar keluarga lama. Anak-anak saya tersenyum kepada saya semasa kecil. Mata saya berkaca. Mereka telah melupakan ayah, gumam saya. Wang ada banyak, tetapi tiada siapa yang ambil peduli. Saya menutup telepon, duduk terdiam di bilik yang luas. Bunyi penyaman udara berdengung, bergema dalam kesunyian. Petang itu, saya berjalan ke bawah untuk membeli belah di pasar raya di kondominium. Seorang budak perempuan menjual bunga-bunga rampai potpourri, fresh flowers, berdiri di hadapan pintu. Tangan kecilnya memegang 10 jambangan bunga. "Pak Cik, beli bunga. Cantik dan wangi," dia tersenyum dengan mata yang bersinar. Saya menggeleng. Tak nak, tetapi dia masih tersenyum. "Tak apa, Pak Cik," dan dia berlalu pergi. Saya memerhatikannya. Senyuman itu membuat saya keliru lagi. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya memikirkan kehidupan di Paris, rumah besar tetapi dingin. Di sini, panas tetapi ada senyuman. Saya ketawa sendiri. Saya dah gila. Pagi keesokan harinya, matahari memancar terik. Saya bangun dengan perasaan lebih segar daripada biasa. Air garam dari hospital masih membuat badan saya ringan. Perut saya tidak memulas lagi. Saya berdiri di balkoni, tangan memegang pagar besi yang mula panas dari matahari pagi, memandang ke jalan di bawah. Kereta-kereta masih sesak, tetapi kali ini saya tidak merungut serta-merta. Bunyi hon bercampur dengan suara orang berbual dari gerai sarapan pagi. Bau nasi lemak dan kopi wangi melayang naik, begitu harum sehingga perut saya berkeroncong. "Pedas, tetapi wangi," gumam saya, lalu berjalan kembali ke bilik. Saya menghidupkan penyaman udara sejuk, menetapkan pada tahap tertinggi untuk menghilangkan kelembapan yang masih melekat pada kulit. Makcik Somi mengetuk pintu pada waktu yang sama. Dia membawa dulang sarapan, telur rebus, roti bakar, dan kopi hitam. "Selamat pagi, Tuan Henry. Hari ini saya buat yang tawar, seperti yang Tuan mahu." Dia tersenyum lebar. Saya mengangguk. "Terima kasih." Perkataan itu terkeluar tanpa sengaja. Mata Makcik Somi terbeliak. "Wah, Tuan Henry ucap terima kasih." "Senyum sikitlah, Tuan." Saya tersenyum paksa, tetapi jauh di lubuk hati, saya berasa pelik. Dia ketawa kecil lalu pergi membersihkan bilik air. Saya menyudu telur rebus ke dalam mulut. Rasanya ringkas, tetapi cukup, tidak pedas sehingga perut saya memulas. Selepas sarapan, telepon berdering. Ejen menelepon. "Tuan Henry, dokumen MM2H Tuan hampir siap, tetapi perlu pergi ke Jabatan Imigresen untuk membetulkan perkara kecil." Saya mengerutkan dahi. Masih belum siap. Sistem birokrasi Malaysia sangat lambat. Dia ketawa kecil. "Sabar, Tuan. Orang Malaysia memang lambat, tetapi pasti kita akan sampai ke sana." Saya mengeluh tetapi bersetuju. Kereta ejen tiba di hadapan kondominium. Lalu lintas sesak seperti biasa. Tetapi dia memasang musik yang perlahan sepanjang perjalanan. "Dengar lagu Melayu, Tuan." Ia menenangkan. Saya mendengar dengan santai. Suara penyanyi wanita yang lembut, lirik tentang cinta dan kehidupan seharian. Saya tidak faham perkataan, tetapi melodi menenangkan hati saya. Kami tiba di Jabatan Imigresen pada waktu pagi. Bangunan besar, ramai orang. Saya merungut dalam hati. Sesak begini pasti menunggu sepanjang hari. Ejen membawa saya ke kaunter khas untuk warga asing MM2H. Seorang pegawai lelaki separuh baya tersenyum menyambut. "Selamat datang, Tuan Henry. Dokumen Tuan sudah sampai kepada saya, tetapi ada satu perkara yang perlu diperbetulkan. Nama tengah perlu sepadan dengan pasport." Dia menerangkan dengan jelas. Bahasa Inggris berlohat Malaysia, tetapi mudah difahami. Saya menandatangani pembetulan. Dia tersenyum. "Sudah selesai, Tuan. Tunggu lagi 2 minggu, kami akan hantar terus ke kondominium Tuan. Maaf atas kelewatan. Kami mau semuanya betul."
Saya terkejut. 2 minggu sangat lambat. Dia ketawa. Di Malaysia, kami lambat tetapi teliti, Tuan. Senyum sikit. Semuanya akan baik-baik saja. Keluar dari jabatan, saya masih merungut kepada ejen. Sangat lambat, perlu tunggu lama begini. Dia tersenyum. Tetapi pegawai itu mengambil berat, Tuan. Dia telefon terus ke rumah. Saya terdiam. Saya teringat kata-kata itu. Betul. Di Paris, birokrasi pantas tetapi dingin. Tiada siapa yang menelepon untuk meminta maaf atau memberi penjelasan secara peribadi. Saya melihat keluar tingkap. Lalu lintas berbaris panjang, tetapi pemandu di kereta sebelah tersenyum dan melambai antara satu sama lain. Saya menggeleng. Pelik betul. Petang itu, saya berjalan-jalan di sekitar kondominium untuk mencerna makanan, udara panas dan lembab. Saya berpeluh. Saya berjalan melalui pasar kecil di tepi jalan. Gerai menjual buah-buahan segar. Bau mangga masak wangi melayang. Saya berhenti membeli. Penjual itu tersenyum, mangga manis sangat tuan. Dia menghiris untuk saya rasa secara percuma. Saya makan sepotong. Manis, berjus, sedap. Sedap, kata saya tanpa sengaja. Dia ketawa. Nampak, orang Perancis pun suka. Saya membeli 1 kilogram. Saya tersenyum kepadanya secara automatik. Kembali ke kondominium, saya membuka komputer, menyemak wang dalam akaun. Inflasi di Eropah masih menghakis. Kadar faedah tinggi, wang menyusut setiap bulan. Di sini, kos sara hidup lebih murah, kondominium mewah, tetapi bayaran penyelenggaraan rendah. Saya teringat kata-kata Jean, kehidupan baru. Tetapi kesunyian masih ada. Saya menelepon anak perempuan saya. Ayah di Malaysia, sihat, dia menjawab ringkas. Baguslah, dan meletakkan telefon. Saya meletakkan telefon, duduk terdiam, memandang pemandangan sungai Klang. Air mengalir deras, tetapi tenang. Malam itu, Mak Cik Somi datang membersihkan. Dia melihat wajah saya pucat. Tuan Henry sunyi, ya? Cuba pergi berjalan-jalan di pasar malam. Seronok, katanya. Saya menggeleng. Tak nak, tetapi dia tersenyum. Cubalah, Tuan. Orang Malaysia suka senyum dan berbual. Dia berlalu pergi. Saya berfikir. Senyumannya, senyuman pegawai, senyuman penjual mangga. Ia tidak dipaksa. Malam itu, saya tidur sambil memikirkan sistem birokrasi yang lambat tetapi mengambil berat. Saya pernah fikir lambat itu buruk, tetapi di sini, lambat membuatkan semuanya teliti dan mesra. Saya tersenyum dalam gelap. Mungkin kelambatan bukan kelemahan. Keesokan harinya, ejen menelepon. Dokumen pembetulan sudah siap, Tuan. Pegawai akan telepon sendiri. Tidak sampai 10 menit, telepon berdering. Pegawai yang sama. Tuan Henry, dokumen sudah selesai. Saya hantar melalui pos laju. Maaf atas kelewatan. Senyum sikit, katanya. Saya ketawa. Terima kasih, kata saya. Dia ketawa mengikut. Nampak, bila senyum, dunia jadi indah. Saya meletakkan telepon. Saya berasa lega. Sistem lambat. Tetapi mereka menjejaki saya sehingga ke rumah, mengambil berat secara peribadi. Di Paris, mustahil. Saya berjalan ke balkoni, memandang kesesakan lalu lintas di bawah. Kali ini, saya tersenyum. Lambat, tetapi pasti. Tetapi jauh di lubuk hati, kesunyian masih memakan diri saya. Saya memikirkan anak-anak saya yang tidak ambil peduli. Wang banyak, tetapi tiada sesiapa. Saya menutup tingkap, duduk di sofa. Bunyi penyaman udara berdengung dalam kesunyian yang luas. Pagi keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan lebih segar dari sebelumnya. Cahaya matahari pagi memancar melalui langsir nipis, memantul pada lantai kayu yang berkilat. Saya berdiri di balkoni, tangan memegang pagar besi yang suam dari matahari, memandang ke jalan di bawah. Kereta-kereta masih penuh sesak, tetapi bunyi hon kurang. Suara orang berbual dari gerai sarapan pagi kedengaran riang. Bau mie sup wangi melayang, aroma rempah bercampur sup tulang babi. Saya menarik nafas dalam-dalam. Hidung terasa pedas, tetapi tidak menjengkelkan lagi. Wangi, gumam saya, lalu berjalan kembali ke bilik. Saya menghidupkan penyaman udara perlahan-lahan untuk menghilangkan kelembapan yang masih melekat pada kulit. Mak Cik Somi mengetuk pintu. Dia membawa dulang sarapan. Roti bakar dengan jam mangga dan kopi hitam panas. Selamat pagi, Tuan Henry. Hari ini cuba jam mangga, Tuan.
Manis asli, dia tersenyum dengan mata yang bersinar. Saya menerima dulang. Terima kasih, Mak Cik. Matanya terbeliak. Oh, Tuan Henry semakin baik hati setiap hari. Senyum lebar Tuan. Saya tersenyum, sungguh-sungguh buat kali pertama. Dia ketawa kecil lalu pergi mengemas. Saya menyudu jam pada roti bakar. Rasanya manis, masam, seimbang. Sedap, kata saya perlahan. Selepas sarapan, saya memutuskan untuk mencuba makanan Malaysia sekali lagi, tetapi kali ini lebih berhati-hati. Saya berjalan ke bawah, ke restoran berdekatan kondominium. Gerai-gerai kelihatan bersih. Tukang masak tersenyum. Nak makan apa, Pak Cik? Saya memesan nasi goreng udang, kurang cili ya. Dia mengangguk. Baik Tuan, makanan sampai dengan cepat. Rasanya seimbang, tidak pedas sehingga memulas. Saya makan dengan gembira. Lebih baik daripada yang saya sangka. Tetapi separuh pinggan, perut saya mula memulas lagi. Saya bergegas ke kondominium, berlari ke bilik air. Cirit-birit lebih teruk dari sebelumnya. Perut saya memulas dan kejang, peluh membasahi badan. Saya rebah di lantai bilik air yang sejuk. Tangan saya memegang perut. Makanan Malaysia memang berbahaya, saya merintih. Saya menelepon ejen. Dia segera menjawab. Tuan Henry, apa lagi? Saya menceritakan gejala saya. Dia tergesa-gesa. Saya akan bawa Tuan ke hospital yang sama. Tunggu sekejap. Tidak sampai 10 menit, dia tiba. Kereta pribadi membawa saya ke hospital swasta. Dalam perjalanan, lalu lintas sesak tetapi dia memasang musik yang perlahan. Tenang, Tuan, katanya. Saya mengangguk, peluh masih mengalir. Tiba di hospital, jururawat yang sama menyambut. Tersenyum lebar. Tuan Henry datang lagi? Cirit-birit, ya? Dia membawa saya ke bilik kecemasan. Doktor memeriksa dengan pantas. Keracunan lagi, Tuan. Tetapi kali ini agak teruk. Saya akan berikan air garam dan ubat. Saya bertanya, berapa kos rawatan? Dia tersenyum. Percuma, Tuan. Keistimewaan MM2H meliputi semua. Kami menjaga ahli istimewa. Saya ternganga. Di Paris, kos rawatan begini sangat mahal. Semasa menerima air garam, jururawat duduk di tepi katil, bertanya dengan terperinci. Makan apa, Tuan? Nasi goreng, ya? Lain kali minta letak cili sedikit ya. Dia tersenyum sepanjang masa, walaupun saya memarahinya bahawa makanan Malaysia terlalu pedas dan berminyak, menyebabkan cirit-birit setiap kali. Dia ketawa kecil. Orang Malaysia memang suka rasa yang kuat, Tuan, tetapi boleh diubah suai. Tuan Henry mungkin belum biasa. Semoga cepat sembuh ya, senyum sikit. Saya memandangnya. Senyuman itu hangat, tidak dipaksa. Ia datang dari hati. Saya berasa pelik. Kenapa perlu senyum sebegitu rupa? Saya bertanya kepadanya. Dia menjawab, sebab kami nampak Tuan sakit perut. Kami mahu Tuan berasa selesa. Senyum, dan semuanya akan jadi lebih baik. Saya terdiam. Saya teringat prejudis lama saya. Senyum kerana takut dimarahi atau untuk wang. Tetapi kali ini, tidak. Dia tidak mengenali saya, tidak mendapat tips, tetapi masih mengambil berat. Doktor masuk untuk memeriksa. Tuan Henry pulih dengan cepat. Esok boleh pulang, dia tersenyum kepada saya. Saya mengangguk. Terima kasih. Ejen menunggu di luar. Macam mana, Tuan? Saya bercerita. Dia tersenyum. Nampak, hospital Malaysia bagus, Tuan. Percuma pula tu, saya mengangguk. Betul. Pulang ke kondominium pada waktu malam. Badan saya berasa lebih baik. Saya naik lift, duduk di sofa, memandang pemandangan sungai yang mengalir deras tetapi tenang. Saya memikirkan senyuman jururawat itu. Ia bukan senyuman palsu, tetapi kesunyian mula memakan diri saya dengan lebih teruk. Saya membuka telefon, menonton berita Paris. Inflasi masih tinggi, anak saya tidak menghubungi. Saya menelepon anak lelaki saya. Ayah sakit, cirit-birit, dia menjawab. Cepat sembuh, ayah, dan meletakkan telefon. Saya meletakkan telefon. Mata saya berkaca. Wang banyak, tetapi saya keseorangan. Saya berjalan ke balkoni, memandang kesesakan lalu lintas di bawah. Bau makanan melayang naik. Kali ini, saya tidak menutup pintu. Malam itu, saya tidur sambil memikirkan makanan Malaysia yang pedas tetapi menyebabkan cirit-birit.
Ia seperti kehidupan di sini. Panas, huru-hara, tetapi ada senyuman yang tulen. Saya tersenyum dalam gelap. Mungkin rasa pedas itu ada sebabnya. Keesokan harinya, saya keluar dari hospital. Jururawat melambai. Jaga diri, Tuan Henry. Boleh datang lagi, dia tersenyum lebar. Saya membalas senyuman. Terima kasih. Saya berasa hangat. Pagi keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan ringan dan lapang. Badan saya pulih sepenuhnya dari cirit-pirit. Air garam dan ubat dari hospital membuat saya segar seperti orang baru. Saya berdiri di balkoni. Cahaya matahari pagi memancar lembut. Tangan memegang pagar besi yang suam. Memandang ke jalan di bawah, kereta-kereta masih sesak seperti biasa. Bunyi hon kedengaran sayup-sayup. Bau kopi dan roti bakar dari kedai di bawah wangi melayang, bercampur dengan bau bunga segar. Saya menarik nafas dalam-dalam. Hari ini baik, gumam saya, lalu berjalan kembali ke bilik. Saya membuka tingkap, membiarkan angin sejuk dari sungai masuk. Makcik Somi mengetuk pintu. Dia membawa dulang sarapan. Bubur nasi dengan sayur-sayuran dan telur rebus dan jus oren segar. Selamat pagi, Tuan Henry. Dah sembuh, ya? Hari ini saya buat yang ringan untuk perut, Tuan. Dia tersenyum lebar. Saya menerima dulang. Dah sembuh. Terima kasih, Makcik. Matanya bersinar. Syukurlah, Tuan Henry nampak ceria. Senyum selalu ya. Saya tersenyum ikhlas. Dia ketawa lalu pergi menyiram pokok di balkoni. Saya menyudu bubur nasi ke dalam mulut. Rasanya seimbang. Tidak berminyak, tidak pedas. Sempurna, kata saya perlahan. Selepas sarapan, saya memutuskan untuk kekal di kondominium. Tidak mahu mengambil risiko cirit-birit lagi. Saya duduk di sofa kulit lembut, menghidupkan TV, menonton berita Malaysia. Gambar Kuala Lumpur yang huru-hara tetapi bersemangat. Saya menukar saluran ke berita Perancis. Inflasi masih tinggi. Kadar faedah bank menghakis simpanan. Saya menyemak akaun dalam talian. Wang menyusut lagi sedikit. Saya mengeluh. Di sini lebih murah, tetapi wang masih mengalir keluar. Saya menutup komputer, duduk terdiam, memandang bilik yang luas. Siling tinggi, perabot mewah, tetapi sunyi sepi. Bunyi penyaman udara berdengung, bergema dalam kekosongan. Saya bangun, berjalan di sekitar bilik, mengambil gambar keluarga lama dari laci. Anak lelaki dan anak perempuan saya semasa kecil tersenyum lebar, memeluk ayah mereka. Mata saya berkaca. Mereka telah melupakan ayah, gumam saya. Saya menelepon anak perempuan saya. Ayah sunyi, katanya ringkas. Saya sibuk bekerja, ayah, dan dia meletakkan telepon. Saya meletakkan telepon, tangan saya menggeletar. Saya berjalan ke balkoni, memandang pemandangan sungai yang mengalir deras, tetapi saya berasa tenggelam. Saya sering terfikir untuk membunuh diri di Paris, semasa perceraian kedua. Saya berdiri di jambatan Seine, memandang air yang mengalir deras, berfikir untuk melompat, tetapi wang membuat saya terus hidup. Wang boleh membeli segala-galanya, kecuali orang yang menyayangi kita, gumam saya. Di sini, ada kondominium mewah, pemandangan indah, tetapi tiada sesiapa. Saya tiada kawan, tiada keluarga. Makcik Somi tersenyum, tetapi dia hanyalah pembantu rumah. Jururawat tersenyum, tetapi itu adalah tugas. Saya berasa sangat terpencil. Bilik yang luas menjadi penjara emas. Petang itu, saya membuka peti sejuk, mengambil bir, minum tegukan besar, dan satu lagi botol. Pening membuat saya pusing. Saya rebah di sofa. Air mata mengalir. Kenapa saya mesti berada di sini? Saya merintih. Bayangan Paris terlintas. Rumah besar tetapi dingin. Di sini panas tetapi kosong. Saya bangun, berjalan terhuyung-hayang ke balkoni. Tangan memegang pagar besi dengan erat. Memandang ke bawah, ke tingkat bawah. Kesesakan lalu lintas berbaris panjang. Orang berjalan mundar-mandir, tetapi tiada siapa yang memandang ke atas. Saya terfikir untuk melompat. Jantung saya berdebar kencang. Keputusasaan melanda. Wang banyak, tetapi tidak boleh membeli kebahagiaan. Saya berdiri lama, tangan saya menggeletar. Bunyi angin meniup daun kedengaran sayup-sayup, bau makanan dari bawah melayang naik, tetapi saya tidak lapar. Saya menutup mata. Tamatlah semuanya. Tetapi kemudian, bayangan senyuman jururawat terlintas. Senyum, dan semuanya akan jadi lebih baik. Saya membuka mata, air mata mengalir.
Saya berundur ke bilik, jatuh ke lantai yang sejuk. Belakang saya menyentuh lantai. Saya menangis terdesak-desak. Ayah sunyi sangat. Petang itu, Makcik Somi mengetuk pintu. "Tuan Henry, nak makan malam?" Saya tidak menjawab. Dia membuka pintu, masuk, dan melihat saya terbaring di lantai, wajah pucat. "Ya Allah, Tuan Henry, kenapa?" Dia bergegas masuk, memapah saya. "Lepaskan saya menolaknya, tetapi dia tidak melepaskan." "Sunyi? Ya? Mari duduk dulu." Dia membawa saya ke sofa, menghulurkan air. Saya minum tegukan besar. Dia duduk di sebelah saya. "Orang Malaysia tak boleh sunyi, Tuan. Senyum selalu, nanti jadi lebih baik." Saya memandangnya. Senyuman itu hangat. Saya menangis. Saya tiada sesiapa. Dia menepuk belakang saya perlahan-lahan. "Ada Makcik. Ada seluruh rakyat Malaysia. Dia tinggal bersama saya sehingga larut malam." Bercerita tentang anak perempuannya yang tinggal di luar bandar. "Sunyi juga, Tuan. Tetapi kami telefon setiap hari." Senyum antara satu sama lain melalui panggilan video. Saya mendengar. Air mata saya kering. Saya berasa sedikit lega. "Jangan pergi, Makcik. Esok, saya bawa Tuan berjalan di pasar, ya? Seronok, pasti." Saya mengangguk. "Terima kasih." Malam itu, saya tidur sambil memikirkan krisis dalam hati saya. Wang menyusut kerana inflasi. Kesunyian memakan diri sehingga saya ingin mati. Tetapi senyuman Makcik Somi menarik saya kembali. Saya tersenyum dalam gelap. Mungkin saya boleh terus hidup. Tetapi pada waktu subuh, saya bangun dengan gelombang keputusasaan lagi. Saya membuka komputer, menyemak berita Paris. Anak saya tidak membalas mesej. Saya menutup komputer, duduk terdiam. Kesunyian melanda lebih teruk. Pagi keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan berat. Kepala pening dari mabuk dan tangisan malam tadi. Cahaya matahari memancar terik. Saya berdiri di balkoni, tangan memegang pagar besi yang menggeletar, memandang ke jalan di bawah. Kereta-kereta penuh sesak, bunyi hon bingit. Bau sarapan pagi melayang naik, tetapi saya tidak lapar. Saya berundur ke bilik, duduk di sofa, tangan memegang kepala. Kenapa mesti begini? Saya merintih. Keputusasaan masih memakan diri. Wang menyusut. Kesunyian seperti lubang hitam yang menghisap. Makcik Somi mengetuk pintu pada waktu yang sama. Dia membawa dulang sarapan, roti bakar dengan telur hancur dan teh hijau panas. "Selamat pagi, Tuan Henry. Malam tadi tak tidur, ya?" Muka pucat sangat. "Mari sarapan dulu." Dia tersenyum lebar, tetapi matanya risau. Saya menggeleng. "Tak lapar." Dia meletakkan dulang, duduk di sebelah saya. "Sunyi, ya? Malam tadi Makcik fikirkan Tuan sepanjang malam. Mari berjalan di pasar bersama saya. Nanti seronok." Saya memandangnya. Senyuman itu hangat. Saya mengeluh. "Baik." Dia membawa saya turun lift, berjalan keluar dari kondominium. Udara panas dan lembab, tetapi angin dari sungai bertiup perlahan. Kami melintas jalan. Kereta-kereta berbaris panjang. Penunggang motosikal menyelit. Saya merungut. Jalan sesak, menakutkan. Makcik Somi ketawa. "Dah biasa, Tuan. Mari ke pasar dekat sini." Kami tiba di pasar kecil di tepi jalan. Gerai menjual sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Bau betik masak bercampur bau ikan masin. Saya mengerutkan dahi, tetapi Makcik Somi menarik tangan saya. "Mari tengok sini." Di gerai bunga, seorang budak perempuan kecil berdiri menjual bunga. Tangan kecilnya memegang 10 jambangan bunga-bunga rampai. "Pak Cik, beli bunga?" Cantik dan wangi, dia tersenyum dengan mata yang bersinar, gigi putih bersih. Saya menggeleng. "Tak nak." Tetapi dia memandang muka saya. "Pak Cik nampak sunyi. Ambil ini percuma." Untuk Pak Cik senyum. Dia menghulurkan jambangan bunga. Bau wangi sejuk melayang. Saya menerimanya dengan terkejut. "Kenapa bagi percuma?" Dia ketawa. "Sebab bila Pak Cik senyum, dunia jadi indah." Makcik Somi tersenyum. Nampak, budak Malaysia baik hati. Saya memegang jambangan bunga. Bau wangi sejuk menusuk hidung saya. Saya tersenyum tanpa sengaja. "Terima kasih, nak." Budak perempuan itu melambai. "Senyum selalu ya, Pak Cik." Kami berjalan lagi. Saya berasa sedikit lega. Senyuman budak itu tulen, tiada kaitan dengan wang. Makcik Somi membawa saya ke gerai makanan.
Cuba rasa berbola ikan bakar. Tak pedas, dia membelikan saya. Saya makan sepotong. Rasanya seimbang. Sedap. Dia tersenyum. Nampak, kehidupan di sini ada banyak senyuman. Kami duduk makan di bangku di tepi jalan. Orang yang lalu lalang memandang, tersenyum kepada saya. Saya berasa pelik. Kenapa semua orang senyum? Makcik Somi menjawab, sebab kami ambil tahu, Tuan. Kami tak biarkan sesiapa sunyi. Pulang ke kondominium pada waktu tengah hari. Saya memegang jambangan bunga, meletakkannya di atas meja. Bau wangi memenuhi bilik. Saya membuka komputer, menyemak email. Ejen menghantar. MM2H, Tuan hampir siap. Tahniah. Tetapi saya tidak teruja. Kesunyian masih ada. Saya menelpon anak lelaki saya. Ayah sunyi, dia tidak menjawab. Saya meletakkan telefon. Air mata mengalir. Petang itu, Makcik Somi kembali. Esok, saya bawa Tuan ke masjid, kuilia, buat amal, tenangkan hati. Saya mengangguk. Boleh. Dia berlalu pergi. Saya memegang jambangan bunga, menghidu baunya. Senyuman budak itu terlintas. Diberi percuma kerana nampak saya sunyi. Saya tersenyum. Mungkin senyuman di sini bukan palsu. Malam itu, saya berjalan ke bawah seorang diri. Kesesakan lalu lintas masih menakutkan, tetapi saya berdiri memandang budak perempuan penjual bunga yang sama. Dia berlari. Pak Cik datang lagi. Dah senyum. Dia menghulurkan sekuntum bunga lagi. Saya menerimanya. Terima kasih. Dia ketawa lalu berlari pergi. Saya berdiri memegang bunga. Saya berasa hangat. Malam itu, saya tidur sambil memikirkan titik perubahan. Budak penjual bunga memberi percuma kerana melihat kesunyian saya. Kesesakan lalu lintas yang saya rungutkan menjadi latar belakang kepada senyuman tulen. Saya tersenyum dalam gelap. Esok ke masjid, kuil dengan Makcik. Keesokan harinya, Makcik Somi membawa saya ke pusat komuniti, rumah anak yatim pusat kebajikan, rumah anak yatim berdekatan. Lalu lintas sesak dalam perjalanan, tetapi dia bercerita kisah-kisah lucu. Saya ketawa. Tiba di pusat, loceng berbunyi sayup-sayup atau bunyi azan, gong dari kejauhan, bau wangi melayang. Saya mengikut Makcik, berdoa untuk ketenangan hati, katanya. Saya mengikut. Ketenangan melanda. Saya berasa lega. Pulang ke kondominium, saya meletakkan jambangan bunga di almari kecil di bilik. Senyuman budak itu, senyuman Makcik, membuat saya ingin terus hidup. Mungkin saya boleh hilang sunyi. Tetapi jauh di lubuk hati, krisis belum berakhir. Wang menyusut. Kesendirian masih menunggu. Pagi keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan lebih tenang daripada sebelumnya. Cahaya matahari pagi memancar lembut melalui langsir. Bau jambangan bunga rampai masih wangi memenuhi bilik. Bau sejuk menusuk hidung. Saya berdiri di balkoni, tangan memegang pagar besi yang suam, memandang ke jalan di bawah. Kereta-kereta sesak seperti biasa. Bunyi hon kedengaran sayup-sayup. Bau sarapan pagi dari gerai melayang naik, tetapi kali ini saya tersenyum. Hidup di sini mula baik, gumam saya, lalu berjalan kembali ke bilik. Saya membuka tingkap, membiarkan angin sejuk dari sungai masuk. Makcik Somi mengetuk pintu. Dia membawa dulang sarapan, bubur nasi sayur dengan telur rebus dan air kelapa segar. Selamat pagi, Tuan Henry. Seronok ke masjid, kuil semalam? Hari ini saya buat yang ringan untuk perutnya. Dia tersenyum lebar. Saya menerima dulang. Seronok sangat. Terima kasih kerana membawa saya. Matanya bersinar. Syukurlah, Tuan Henry nampak ceria. Senyum selalu ya. Saya tersenyum ikhlas. Makcik cakap apa tentang sukarelawan? Dia ketawa. Oh ya, ada projek mengajar bahasa Inggeris untuk anak-anak yatim di kawasan ini. Minat tak? Budak-budak tu komel, pandai senyum. Saya mengerutkan dahi. Saya? Mengajar kanak-kanak? Tetapi jauh di lubuk hati, bayangan budak penjual bunga terlintas. Senyuman mata yang bersinar. Saya mengangguk, cubalah, Makcik Somi gembira. Hebat, esok Makcik bawa ke pusat. Budak-budak dah tunggu. Selepas sarapan, saya berjalan-jalan di sekitar kondominium seorang diri, berjalan melalui pasar. Budak penjual bunga berlari. Pak Cik datang lagi. Senyum lebar. Dia menghulurkan sekuntum bunga. Hari ini beli, ya? Saya tersenyum.
Beli, nak, saya bayar. Dia ketawa. Terima kasih, Pak Cik. Jumpa lagi. Saya memegang bunga, berasa hangat. Petang itu, ejen menelpon. MM2 Hei Tuan, sudah siap, dihantar melalui pos. Saya menerima dokumen pada waktu malam. Kad keistimewaan. Banyak keistimewaan. Tetapi saya tidak teruja seperti janji Mak Cik. Saya membuka komputer, mencari projek sukarelawan anak yatim. Saya tersenyum lebar. Cubalah. Keesokan harinya, Mak Cik Somi membawa saya ke pusat anak yatim di pinggir bandar. Lalu lintas sesak dalam perjalanan. Tetapi dia bercerita tentang anak-anak. Anak-anak di sini kehilangan ibu bapa akibat kemalangan, Tuan, tetapi mereka pandai senyum. Saya mendengar dengan santai. Tiba di pusat, bangunan lama tetapi bersih. Kanak-kanak berlari menyambut. Hello, Pak Cik. Suara-suara jernih bergema. Saya terkejut, tetapi membalas senyuman. Pengarah pusat tersenyum menyambut. Selamat datang, Tuan Henry. Mak Cik Somi cerita Tuan nak mengajar bahasa Inggeris, ya? Saya mengangguk. Cubalah. Dia membawa saya ke bilik darjah. 10 lebih kanak-kanak duduk menunggu. Mata bersinar. Hello, teacher. Mereka menyapa. Saya ketawa. Hello, kids. Saya mula mengajar perkataan mudah. Apple. Kanak-kanak mengulangi, apple. Suara-suara jernih. Saya mengajar, smile. Mereka tersenyum lebar. Smile. Saya membalas senyuman. Seorang budak perempuan bernama Adik Fatin mengangkat tangan. Teacher, sunyi tak? Saya terkejut. Kenapa dia tanya? Dia tersenyum. Sebab bila Pak Cik senyum, jadi indah. Kanak-kanak ketawa. Mata saya berkaca, tetapi saya tersenyum. Tak sunyi lagi. Saya mengajar selama 2 jam. Kanak-kanak menyanyikan lagu Inggris muda. Saya menepuk tangan. Tamat kelas. Mereka memeluk. Terima kasih, teacher. Datang lagi ya. Saya memeluk mereka kembali. Saya berasa hangat, penuh kasih. Mak Cik Somi tersenyum. Nampak, budak-budak menyembuhkan hati. Pulang ke kondominium pada waktu petang. Saya letih tetapi gembira. Saya meletakkan bunga yang diberi kanak-kanak di atas meja. Bau wangi memenuhi bilik. Saya membuka telefon, mengambil gambar, menghantar kepada anak lelaki saya. Ayah mengajar anak yatim. Seronok sangat. Dia menjawab, baguslah. Tetapi saya tidak berasa sedih lagi. Malam itu, saya tidur sambil memikirkan anak-anak. Senyuman mereka tulen, datang dari hati. Tiada kaitan dengan wang. Saya pernah fikir wang membeli segala-galanya, tetapi di sini, senyuman tidak boleh dibeli. Ia diberi percuma. Saya tersenyum. Esok pergi lagi. Seminggu kemudian, saya pergi ke pusat setiap hari. Mengajar bahasa, bermain permainan. Kanak-kanak memanggil saya Teacher Henry. Saya bercerita tentang Paris. Mata mereka terbeliak. Menara Eiffel tinggi macam tu ke? Saya ketawa. Adik Fatin bertanya, Teacher ada anak? Saya terdiam. Ada, tetapi tak bersembang. Dia tersenyum. Nanti budak-budak jadi anak teacher ya. Saya memeluknya. Air mata mengalir. Saya mula berubah. Saya membeli snack untuk kanak-kanak, membantu membaiki mainan. Pengarah tersenyum. Tuan Henry banyak berubah. Saya tersenyum. Budak-budak mengajar saya lebih banyak. Tetapi wang masih menyusut. Saya menyemak akaun. Kadar faedah tinggi di Eropah menghakis, tetapi di sini, kos sara hidup rendah. Saya fikir, boleh terus tinggal. Suatu pagi, saya bangun dengan perasaan gembira. Cahaya matahari pagi memancar terik, tetapi tidak panas menyengat. Bau jambangan bunga-bunga rampai dari kanak-kanak masih wangi memenuhi bilik. Bau sejuk menyentuh hati saya. Saya berdiri di balkoni. Tangan memegang pagar besi yang suam. Memandang ke jalan di bawah. Kereta-kereta sesak seperti biasa. Bunyi hon kedengaran sayup-sayup. Bau sarapan pagi dari gerai melayang naik wangi bercampur dengan bunyi ketawa orang yang berjalan di pasar. Saya menarik nafas dalam-dalam, tersenyum lebar. Hari ini saya nak ajar budak-budak, gumam saya, lalu berjalan kembali ke bilik. Saya membuka tingkap, membiarkan angin sejuk dari sungai masuk. Mak Cik Somi mengetuk pintu. Dia membawa dulang sarapan, roti bakar dengan buah-buahan segar dan kopi hitam panas. Selamat pagi Tuan Henry, hari ini ke pusat lagi ya? Budak-budak dah tunggu, dia tersenyum lebar.
Saya menerima dulang. Ya, terima kasih, Makcik. Dia ketawa. Tuan Henry dah jadi guru tetap. Senyum selalu ya. Saya tersenyum ikhlas. Makcik, hari ini saya naik bas Rapid KL ya. Cuba naik pengangkutan awam. Matanya terbeliak. Oh, hebat. Selepas sarapan, saya berpakaian ringkas. Baju polo dengan seluar pendek. Makcik Somi membawa saya turun lift. Berjalan ke perhentian bas di sebelah kondominium. Lalu lintas berbaris panjang, tetapi kami berdiri menunggu di bawah pokok. Suara orang berbual kedengaran riang. Bau peluh bercampur bau minyak wangi murah. Saya pernah merungut jalan sesak menakutkan, tetapi kali ini saya tersenyum. Orang Malaysia tabah betul. Makcik Somi ketawa. Dah biasa, Tuan. Senyum selalu. Pas, Rapid KL tiba. Orang penuh sesak. Saya berdiri, memegang pagar besi. Makcik Somi berdiri di sebelah saya. Pegang kuat-kuat ya. Bas bergerak, bersesak-sesak, tetapi semua orang tersenyum antara satu sama lain. Seorang pelajar berdiri di sebelah saya. Pak Cik, berdiri elok-elok ya. Saya tersenyum. Terima kasih. Bas sesak lama. Berhenti dan bergerak kerap. Tetapi tiada siapa yang merungut. Orang berbual riang. Seorang wanita tua bercerita tentang cucunya. Seorang lelaki muda bermain telefon, tetapi tersenyum memandang keluar tingkap. Bau peluh melayang, tetapi bercampur bau makanan dari beg seseorang. Saya melihat keluar tingkap. Kuala Lumpur huru-hara tetapi bersemangat. Bangunan tinggi berselang-seli dengan rumah kedai lama. Motosikal menyelit. Saya pernah fikir kesesakan lalu lintas adalah kelemahan, tetapi di sini, ia adalah peluang untuk orang berbual, tersenyum antara satu sama lain. Saya menoleh kepada Makcik. Di sini sesak, tetapi tak sunyi, dia tersenyum. Ya, kami bersama-sama. Bas berhenti di perhentian berhampiran pusat. Kanak-kanak menunggu di hadapan pintu. Teacher Henry dah sampai. Suara-suara jernih bergema. Mereka berlari mengerumuni saya, memeluk. Saya ketawa. Hello kids, adik Fatin menghulurkan tangan. Teacher, hari ini ajar apa? Saya tersenyum. Ajar lagu Inggris. Di bilik darjah, kanak-kanak duduk dalam bulatan. Saya mengajar lagu Twinkle Twinkle Little Star. Mereka menyanyi mengikut. Suara-suara jernih bergema. Twinkle Twinkle Little Star. Saya menepuk tangan. Tamat lagu, adik Fatin mengangkat tangan. Teacher, tak sunyikan masa naik bas tadi. Saya terkejut. Kenapa dia tanya? Dia tersenyum lebar. Sebab orang Malaysia tak sunyi. Kami ada antara satu sama lain. Teacher, ada kami sebagai keluarga, ya? Saat itu, saya terdiam. Saya memandang muka kanak-kanak, senyuman mata yang bersinar, kehangatan dari tangan kecil yang memegang lengan saya. Air mata saya berkaca. Teacher, ada kamu semua. Betul. Saya berbisik. Adik Fatin memeluk saya. Ya, teacher. Senyum, nanti dunia jadi indah. Saya berasa seperti disambar petir. Kesunyian yang memakan diri saya sekian lama. Keputusasaan yang pernah membuat saya ingin mati, mencair hilang dengan senyuman itu. Di Paris, wang membeli rumah besar, tetapi tidak boleh membeli hubungan. Anak-anak tidak ambil peduli. Jiran tidak menyapa. Di sini, bas Rapid KL penuh sesak, tetapi penuh dengan kehangatan. Anak-anak yatim tiada ibu bapa, tetapi mereka ada antara satu sama lain. Mereka ada saya sebagai guru. Saya mengesat air mata, tersenyum lebar. Teacher tak sunyi lagi. Kanak-kanak bersorak. Yeay. Saya memeluk mereka erat. Perasaan merebak jauh ke dalam hati. Kesunyian sejati tidak timbul daripada hidup bersendirian, tetapi daripada perasaan tidak dilihat oleh sesiapa pun seperti diri kita yang sebenar. Saya berfikir dalam hati. Di sini, kanak-kanak melihat saya sebagai guru, sebagai ayah, sebagai kawan. Bukan jutawan Perancis yang kaya, tetapi sunyi. Tamat kelas, saya memberi snack kepada kanak-kanak. Mereka menyanyikan lagu terima kasih. Saya berjalan keluar dari pusat. Makcik Somi menunggu. Macam mana, Tuan? Saya tersenyum. Mengubah hidup Makcik. Dia ketawa. Nampak, senyuman Malaysia ajaib. Saya naik bas Rapid KL balik. Orang sesak, tetapi saya tersenyum, berbual dengan orang di sebelah saya. Seorang lelaki tua bertanya, datang dari mana? Saya menjawab, Perancis, tetapi sekarang rumah saya di sini. Dia tersenyum. Selamat datang.
Pulang ke kondominium, saya membuka komputer. Menulis email kepada anak-anak. Ayah sudah jumpa keluarga baharu. Anak-anak yatim yang ayah ajar bahasa. Mereka mengajar ayah lebih banyak. Ayah faham sekarang, kebahagiaan bukan wang, tetapi dilihat. Saya hantar tanpa menunggu jawapan. Malam itu, saya tidur sambil memikirkan pengalaman di bus Rapid KL. Senyuman kanak-kanak menarik saya keluar dari lubang hitam. Saya tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Pagi keesokan harinya, saya bangun dengan keazaman yang tidak pernah saya miliki sebelum ini. Cahaya matahari pagi memancar lembut. Bau jambangan bunga-bunga rampai dari kanak-kanak masih wangi memenuhi bilik. Bau sejuk merebak di hati saya. Saya berdiri di balkoni, tangan memegang pagar besi yang suam, memandang ke jalan di bawah. Kereta-kereta sesak seperti biasa. Bunyi hon kedengaran sayup-sayup. Bau sarapan pagi melayang naik. Tetapi kali ini saya tersenyum lebar. Hari ini permulaan baru, gumam saya, lalu berjalan kembali ke bilik. Saya membuka tingkap, membiarkan angin sejuk dari sungai masuk. Mak Cik Somi mengetuk pintu. Dia membawa dulang sarapan, bubur nasi dengan sayur rebus dan jus oren segar. Selamat pagi, Tuan Henry. Nampak ceria sangat hari ini. Senyum lebar, Tuan, dia tersenyum dengan mata yang bersinar. Saya menerima dulang. Mak Cik, saya sudah buat keputusan. Saya akan jual segala-galanya di Paris. Pindah ke sini secara kekal. Matanya terbeliak. Betul ke? Hebat. Budak-budak pasti gembira. Saya tersenyum. Ya. Beli rumah kecil di Pulau Langkawi, dekat dengan alam semula jadi. Teruskan mengajar anak-anak di sana. Dia ketawa. Tuan Henry banyak berubah. Selepas sarapan, saya membuka komputer, menghubungi ejen hartanah di Paris. Jual rumah besar itu, termasuk perabot, semuanya. Dia terkejut. Betul ke, Tuan Henry? Rumah itu bernilai jutaan euro. Saya tersenyum. Betul. Wang yang saya dapat, saya akan beli rumah kecil di Malaysia dan menderma sebahagian kepada pusat anak yatim. Dia senyap seketika. Saya faham, saya akan uruskan. Saya mencari rumah di Pulau Langkawi. Gambar rumah kayu kecil di tepi pantai, kampung, dikelilingi oleh kehijauan. Harganya tidak sampai 1 juta ringgit. Saya memilih satu. Ada taman sayur di belakang rumah, dekat dengan masjid, kuil dan sekolah. Saya menelepon ejen Malaysia. Beli terus. Dia ketawa. Tahniah, Tuan. Tuan akan dapat kehidupan yang tenang. Petang itu, saya pergi ke pusat anak yatim. Memberitahu kanak-kanak berita itu. Teacher akan pindah ke Langkawi, tetapi akan datang melawat setiap bulan, dan jemput kamu semua melawat. Kanak-kanak bersorak. Yeay, teacher ada rumah baru. Adik Fatin memeluk saya. Teacher tak sunyi lagi ya? Saya tersenyum. Tak sunyi lagi, sebab ada kamu semua. Pengarah tersenyum. Terima kasih, Tuan, kerana menderma wang dari jualan rumah di Paris. Kami akan bina bilik darjah baru. Saya membantu kanak-kanak melukis rumah impian mereka. Mereka melukis rumah kayu dengan teacher Henry mengajar. Mata saya berkaca. Rumah teacher ialah di sini, dengan kamu semua. Kanak-kanak memeluk saya erat. Petang itu, saya naik bus Rapid KL balik. Orang sesak, tetapi saya tersenyum, berbual dengan orang di sebelah saya. Seorang wanita tua bertanya, pindah dari mana? Saya menjawab, Paris, tetapi sekarang rumah saya di Malaysia. Dia tersenyum. Selamat datang. Pulang ke kondominium, saya mengemas barang, menjual kebanyakan perabot mewah, menyimpan hanya gambar keluarga lama dan jambangan bunga dari kanak-kanak. Saya menulis surat kepada anak-anak. Ayah sudah jual rumah di Paris, beli rumah kecil di Langkawi. Ayah jumpa kebahagiaan sejati dari anak-anak yatim dan senyuman Malaysia. Kamu boleh datang melawat ayah jika kamu ingin tahu apa itu kebahagiaan. Saya hantar melalui pos, tanpa menunggu jawapan. Malam itu, saya tidur sambil memikirkan keputusan untuk menjual segala-galanya di Perancis. Rumah besar, wang berjuta, tetapi membeli kesunyian. Di sini, rumah kecil tetapi penuh dengan senyuman. Saya tersenyum. Keputusan yang betul. 2 minggu kemudian, rumah di Paris dijual. Wang dipindahkan. Saya segera membeli rumah Langkawi. Rumah kayu setingkat, taman sayur yang subur, pemandangan bukit. Saya berpindah, mengajar anak-anak yatim di sana setiap hari.
Kanak-kanak memanggil saya Teacher Henry. Saya menanam sayur, memelihara ayam, kehidupan ringkas, tetapi penuh. Saya menelepon Mak Cik Somi. Mak Cik, saya sangat gembira. Dia ketawa. Nampak, senyuman Malaysia mengubah hidup. Setahun berlalu dengan pantas. Saya berdiri di hadapan rumah kayu kecil di Langkawi. Tangan memegang pagar balkoni buluh. Memandang ke ladang padi yang hijau. Cahaya matahari pagi memancar lembut. Bau bunga-bunga rampai dari jambangan bunga yang dihantar kanak-kanak wangi memenuhi rumah. Bau sejuk merebak di hati saya. Ayam di reban berbunyi bising. Suara kanak-kanak dari sekolah berdekatan kedengaran riang. Saya menarik nafas dalam-dalam. Tersenyum lebar. Ini adalah rumah yang sebenar, gumam saya, lalu berjalan masuk ke bilik. Saya membuka tingkap, membiarkan angin sejuk dari bukit masuk. Setiap pagi, saya bangun, berkebun, menanam sayur-sayuran organik, kacang panjang, tomato masak merah. Saya menyiram pokok. Tangan saya kotor dengan tanah, tetapi hati saya gembira. Anak-anak yatim dari pusat berdekatan datang membantu. Teacher Henry, hari ini ajar lagu baru ya? Adik Fatin, yang semakin besar, tersenyum dengan mata yang bersinar. Saya ketawa. Ajar, mari. Kita duduk dalam bulatan di bawah pokok manggis. Kami menyanyikan lagu Inggris bercampur Melayu. Kanak-kanak ketawa terbahak-bahak. Teacher, bila senyum nampak kacak. Saya menulis surat kepada anak-anak saya setiap bulan. Ayah di Langkawi, mengajar anak yatim, menanam sayur, memelihara ayam. Ayah faham sekarang, kebahagiaan sejati bukan wang, tetapi dilihat sebagai diri kita yang sebenar. Anak-anak ini melihat ayah sebagai guru, sebagai ayah, sebagai kawan. Kamu boleh datang melawat ayah. Anak lelaki saya membalas, buat kali pertama. Ayah nampak gembira. Anak perempuan saya menelefon, buat kali pertama dalam setahun. Ayah, saya nak datang melawat. Mata saya berkaca. Datanglah, nak. Suatu hari, anak-anak saya benar-benar datang. Pesawat mendarat di Langkawi, mereka berdiri kebingungan di hadapan rumah kayu kecil. Ayah, ini rumah ayah? Saya tersenyum lebar. Ya, rumah yang sebenar. Kami berjalan di taman sayur. Anak-anak yatim datang menyambut. Hello, abang, kakak. Anak perempuan saya terkejut. Budak-budak ni komel. Saya membawa mereka ke pusat, mengajar lagu bersama-sama. Anak lelaki saya tersenyum. Ayah banyak berubah. Saya menjawab. Budak-budak mengajar ayah. Malam itu, kami duduk makan malam di sekeliling meja kayu. Tumis sayur dari taman, telur dari ayam kampung, anak-anak saya makan dengan gembira. Sedap daripada di Paris, ayah. Saya ketawa. Ya, kebahagiaan dari tangan kita sendiri. Kami berbual panjang. Anak-anak bercerita tentang kerja. Saya bercerita tentang kanak-kanak. Ayah pernah sunyi sehingga ingin mati. Tetapi senyuman Malaysia menarik ayah kembali. Malam itu, anak-anak tidur di rumah saya, di bawah cahaya bulan purnama. Saya berdiri di balkoni, memandang bukit. Terima kasih, Malaysia, saya berbisik. Angin bertiup perlahan, membawa ketenangan. Tahun-tahun berikutnya, saya membina pondok kecil di sebelah rumah. Mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak yatim dan kanak-kanak kampung. Menderma wang dari jualan rumah Paris untuk membina bilik darjah perpustakaan baru. Kanak-kanak datang belajar setiap hari, tersenyum lebar. Teacher Henry hero kami. Saya tersenyum. Kamu semua yang hero. Saya melancong ke Kuala Lumpur juga, menaiki bas Rapid KL, berjumpa Mak Cik Somi. Tuan Henry nampak lebih muda, dia tersenyum. Saya ketawa. Senyuman Malaysia ajaib. Saya menulis buku kecil. Dari Paris ke Langkawi, senyuman sejati, menceritakan kehidupan saya dari jutawan sunyi menjadi guru sukarelawan. Kanak-kanak melukis ilustrasi, senyuman lebar di setiap halaman. Buku itu laris di kalangan warga Eropah yang ingin berpindah dengan MM2H. Hari ini, saya berdiri di hadapan rumah, melihat kanak-kanak bermain di taman. Anak-anak saya datang melawat lebih kerap. Keluarga baru penuh. Saya mengangkat tangan ke langit. Berterima kasih kerana membawa saya ke sini. Hidup saya berubah selamanya. Dari prejudis bahawa jalan sesak, kotor, lambat, kepada melihat bahawa kesesakan adalah peluang untuk berbual, kelambatan adalah keprihatinan,
makanan pedas adalah rasa kehidupan. Senyuman bukan palsu, tetapi adalah hati Malaysia. Saya Henry Charles, seorang Perancis yang menemui rumah sebenar di Malaysia. Senyuman sejati membuat segala-galanya mungkin.